Okey, kita mulakan dengan chapter 5 ni dengan itu vektor. Okey, soalan-soalan ni kita dah pilih ya, kita ambil daripada set-set soalan yang telah diberi. Okay, mungkin ada yang dah discuss, ada yang belum discuss, ada yang tak faham lagi. Okay. Soalan vektor ni memang famous ya. Ada yang tinggal kosong, ada yang boleh jawab, ada jawab separuh. Ada muka 104. Okey. Kita teruskan. Takut lambat pula ya. Okey, soalan nombor 1. Okey, dia bagi 3 point P, Q and R. Be point in the 3-dimensional space. Okey, so awak lukis dia, awak letak je 3 titik tu di atas satah ya, ataupun di atas plate. Okey, dia kata determine direction cosine. Okey, direction cosine ya. Direction cosine ni maksudnya yang awak dah cari cos alpha tu. Cos alpha, cos beta dan cos gamma yang awak nak cari tu. Itu yang direction cosine. Bukan direction angle. Kalau direction angle awak nak alpha, beta, gamma tu. Okey, so sekarang ni dia kata direction cosine for vector P ke Q. So kita cari dahulu vector P ke Q. Okay, soalan A, P to Q equal to vector O ke Q minus vector O ke P, ataupun kita terus je ambil point Q. So kalau P ke Q, yang belakang tolak yang depan ya. OQ minus OP. So 3, negatif 1, 6. Kita gunakan dalam bentuk matrix kolom minus P. 1, 3, 2. So kita akan dapat sama dengan 2. Negatif 4, 6 tolak 2 dapat 4. So kita dah dapat vektor. Okey, mengikut formula direction cosine ni, formulanya adalah sama dengan so kalau alpha iaitu komponen I. Komponen I ni maksudnya A1 bahagi dengan magnitude vektor A dan seterusnya lah. Yang satu lagi A2 bahagi dengan magnitude vektor A. Sama juga dengan yang satu lagi tu gamma A3 over magnitude A vektor A. So sekarang kita kena cari magnitude vektor P ke Q. Okay, so magnitude P to Q equal to square root. Okay, so kita ambil komponen dia 2 kuasa 2 tambah negatif 4 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2. So ni kita akan dapat 16 tambah 4, 32, 36. So kita akan dapat 6. A square root 36, kita akan dapat 6. Saya tak buat kalkulator ni. Okey. Dan cos alpha sama dengan komponen I sama dengan, yang ini komponen I. Komponen I 2. So 2 per 6. So kita akan dapat 1 per 3. Dan cos beta sama dengan komponen J sama dengan negatif 4 bahagi dengan 6. So dapat negatif 2 per 3 dan seterusnya kita akan dapat cos gamma sama dengan komponen K 4 per 6. So dapat 2 per 3. Okey dah. Itu saja. So yang ni dapat markah sini, dapat markah kat sini. Lepas tu satu-satu ni lah. So dapat 4 markah. Okey, yang kedua. B. Determine whether kursi ni rosak. Okay, determine whether PQ and PR are perpendicular vector. Okay, kita tanya adakah dia perpendicular? Kalau perpendicular maksudnya sudut dia tu adalah 90 degrees. Theta dia sama dengan so theta dia sama dengan di soalan B
theta dia adalah 90 degrees. So kalau 90 degrees bermaksud kita akan guna cos. Cos 90 degrees kita akan dapat sama dengan kosong. So formula untuk dalam vektor ni kita ada dua formula, iaitu sama ada kita akan guna sin ataupun kita akan guna cos. Kalau sin kita akan guna cross, kalau cos kita akan guna dot. Bermaksud kita akan guna dot lah yang ni. Okey, iaitu kita akan guna vektor P ke Q, kita akan dot dengan vektor apa tadi? P ke R. Dot dengan P ke R. Dan pastikan jawapannya kita akan dapat sama dengan kosong. Sebab mengikut formula dia ini sama dengan magnitud P, PQ, magnitud PR dan cos theta. Theta dia sama dengan 90. So cos 90 maka yang ini semua ni akan jadi sama dengan kosong. So kita nak proofkan dia, kita dapat jawapannya kosong. Tapi kita tak perlu kira lah yang ni. Kita tak perlu kira yang ni, tak perlu kira yang ni. Tak perlu kira pun yang ni. Okey, so kita hanya perlu kira yang ni sudah ada. So kita kira yang ni pula. P ke R. So P ke R sama dengan R tolak P. R. 520. 520 P 132. Okey, sama dengan tolak 5 tolak 1 4, 2 tolak 3 negatif 1, negatif 2. Okey, kita dah dapat ni dan kita dot. Therefore PQ dot dengan P R sama dengan mana PQ? PQ tadi mana? 2 negatif 4, 4. 2 negatif 4, 4 dot dengan 4 negatif 1 negatif 2. Okey, hal ni pun tak ada yang tak reti nak kira ya. Okey, kita dot je ni. 2 kali dengan 4, so kita akan dapat 8. Lepas tu tambah negatif 4 darab dengan negatif 1, so dapat 4. Negatif positif tambah 4 kali dengan negatif 2, kita akan dapat negatif 8. Okey, so dapat negatif 8. So negatif 8 ni kita akan dapat sama dengan 4. Maksudnya dia tak sama dengan kosong. Kalau tak sama dengan kosong, bermaksud therefore P, Q, R. Dia tanya kan, determine dia perpendicular atau tak. Determine whether PQ perpendicular vector. Okay. So P, Q and P, R are not perpendicular. Saya guna simbol ni lah. Not perpendicular. So pastikan kau buat yang ni lah. Dia dapat 4 ni tak sama dengan kosong. So kena tunjuk yang ni. Not equal to 0. Kalau equal to 0 maksudnya perpendicular. Not equal to 0, not perpendicular. Okay. So kalau dia tanya parallel, kita akan guna cross. Iaitu kita akan guna sign. Jadi dia tanya perpendicular, kita akan guna dot. Perpendicular 90 darjah, cos 90 kosong. Cos 90 kosong, maka kita akan guna dot. Okay, soalan yang ke C. Okay, determine an equation of the plane yang mengandungi P, Q and R. Okay, equation plane. Equation plane, okay, equation plane formulanya adalah R dot N equal to A dot dengan N. Okay, A ni apa? A ni maksudnya any point. A ni any point on the plane. Okay, so sekarang ni atas plane kita tu ada 3 point. Kita ada point P, kita ada point Q, kita ada point R. So boleh guna je mana-mana saja. You can use P, boleh guna Q, you can use R.
untuk menggantikan A ni. Okey, so normal. Okey, normal ni kita tak tahu lagi. Okey, tadi kita dah ada di atas plane tu kan kita dah ada kita ada point P, kita ada point Q, kita ada point R. Okey. Dan kita dah cari P ke Q dan kita dah ada P ke R. Okey, so normal adalah vektor yang perpendicular dengan plane. Okey, so ini. So ini adalah vektor normal. So untuk dapat vektor sama ada ke atas ataupun arah ke bawah, ni selalu kena arah ke atas. Dia boleh je arah ke bawah. Okey, janji dia perpendicular dengan plane. Okey. So sekarang ni untuk dapat vektor normal, kita hanya perlu crosskan. Okey, kena cross dua vektor baru dapat vektor yang baru. Kalau dot, kita akan dapat scalar. Jangan salah pula. Okay, kita kena guna cross vektor. So P ke Q, kita crosskan dengan P ke R. So formulanya adalah determinant. Okay, so I, J, K. Kena letak wave ya. Kalau tak letak wave tu dia tolak markah. Okay, PQ. PQ mana komponen PQ? 4 negatif 1. Sorry. 2 negatif 4. PQ 2 negatif 4. 2 negatif 4. Dan PR 4 negatif 1 negatif 2. Negatif 1 negatif 2. Okay. So sama dengan I punya tutup yang ini punya. So kita akan dapat negatif 4 kali dengan negatif 2 dapat 8 tolak. 4 kali negatif 1 dapat negatif 4. Okay. Kemudian J punya tolak ya. J. Okay, tutup yang ini pula. So 2 kali dengan negatif 2 dapat negatif 4. Tolak 4 kali 4, 16. Tambah I positif, J negatif, K positif. Okey, K. Okey, tutup hal ni pula. So 2 kali dengan negatif 1, negatif 2. Tolak negatif 4 kali 4, negatif 16. Tutup kurungan. Okey, so ini kita akan dapat 8 tambah 4, 12. 12I. Ni tolak 20, tolak jadi tambah 20C. Ni jadi positif, so jadi 14. 14K. Okey, so dapatlah vektor normal. Okey. So R dot dengan normal. Okey, normal tanda tulis IJK kita buat dalam bentuk kolom 12, 20, 14 sama dengan A dot N. So yang ni kita akan guna point P. Awak nak guna Q pun boleh, R pun boleh, tak ada masalah. Boleh je. Okey, so P dia adalah mana P tadi? 132. 132 dot dengan 12, 20, 14. Dia nak equation plane saja kan? Okey, dia tak kata Cartesian. Kalau Cartesian awak kena bukakan R ni jadi X, Y, Z dan awak darabkan dia. Okey, so ni awak kirakan, so dapat 12 tambah 60 tambah 28. So dapat nilai sini. So dapatlah equation plane R dot N equal to A dot N. So markah dia kat mana? Markah dia adalah bermula daripada yang inilah. Normal ni, cari normal, dapat ni, formula ni dan dapat ni. Dia yang ni tak perlu kira lagi sekali, PQ tak perlu kira dah, PR tak perlu kira dah sebab memang dah ada. Okey, next soalan berikutnya. Okey, dah satu soalan 15 minit. Okey, soalan berikutnya. Given line
line L. Okey, line L ni dalam bentuk Cartesian ya. Dalam bentuk Cartesian. So, sekarang ni lepas tu dia bagi plane pi 1 dan bagi pi 2. Plane pi 1, plane pi 2. Okey. Equation plane ni dibagi dalam bentuk Cartesian juga. Okey. Dan awak kena pandai tahu apakah maksud 2, negatif 1, negatif 3 ni. Okay, so x minus A1 divided by D1 equal to y minus A2 over D2 equal to z equal to A3 over D equal pula. Okay. D3. So bermaksud yang denominator dia tu adalah komponen vektor parallel dengan line. Komponen vektor yang parallel dengan line. D1, D2, D3 ni. Yang A1, A2, A3 ni adalah komponen vektor ataupun point yang berada di atas line itu. Okay. Lepas tu yang ni pula, yang ni 2, negatif 1, negatif 2 ni adalah komponen vektor normal plane 1. Yang ini pula negatif 4, negatif 3, 5 ni adalah komponen vektor normal plane pi 2. Okey, so sekarang ni dia kata find intersection point between line L2 dengan pi 1. Okey, so saya lukiskan dia. Okey, kita ada plane. Ni plane pi 1 ya. Okey, lepas tu kita ada line. Okey, lepas tu dia tembus sini sebab dia intersect. Dia tembus sini. So kita nak cari sinilah. Dekat sini adalah R. R ni adalah any point on the line atau any point on the plane, iaitu X, Y dan Z. Okey, ini yang kita nak cari. Okey. Equation plane dia bagi tu pi 1 iaitu 2x tolak y tolak 2z sama dengan 17. Okey, so x, y, z ni yang inilah x, y, z ni. X, y, z ni pun x, y, z. Okey. So masalah sekarang ni macam mana kita nak cari x, y, z ni? Kita kena selesaikan simultaneous equation. Asalkan asal bersilang je simultaneous equation. Masalahnya line tu dibagi dalam bentuk Cartesian. So kita kena tukarkan line ni dalam bentuk parametrics. Okey. So dia sebenarnya yang tolak-tolak ni sebenarnya dia sama dengan T sebenarnya. Dia equal to T. So kita tukarkan balik, dia akan jadi X tolak 1 sama dengan 2T. So X sama dengan 2T tambah 1. Kemudian Y sama dengan, itu negatif kan. So negatif T tambah 3. Z sama dengan negatif 3T tambah 2. Okey. So yang ni pun X, Y, Z. X, Y, Z. Cuma dia dalam sebutan T. So kita gantikan ketiga-tiga ini, X, Y, Z ni. Okey, kita substitute X, Y, Z dalam sebutan T ni ke dalam, kita gantikan ni, warna merah. Gantikan ni ke dalam ini, ke dalam ini untuk dapatkan dia punya T value. So 2 darab dengan 2T tambah 1 tolak Y sama dengan 3 tolak T tolak 2 kali dengan Z sama dengan 2 tolak 3T equal to 17. Apa tu? Expand, saya dapat 4T tambah 2 tolak 3 tambah T tolak 4 tambah 6T sama dengan 17. Lepas tu kira lah. Kira dapatlah T ni sama dengan berapa. Bila dapat T sama dengan berapa. Okay. Lepas tu ke patah balik.
Lepas tu kau ganti balik ke dalam ni. Kau dapat T ni, kau ganti balik sini. Ganti sini, kau gantilah sini. Okay, therefore point of intersection, point dia sama dengan apa? Bagilah jawapan dia. Ya Allah ya Tuhan. Okay, so berapa nilai X, berapa nilai Y? Apa ni? Okay. So gantilah. Berapakah nilai X, nilai Y, nilai Z. Okay, so nak cari intersection. So nak cari intersection between line dengan plane, pastikan line itu mestilah dalam bentuk ni, parametric. Mestilah dalam bentuk parametric. Lepas tu pergi substitute dalam equation plane. Dapatkan T sama dengan berapa? Dah dapat T, substitute balik dekat X, Y, Z tadi tu. So dapatlah nilai X, Y, Z. Find intersection between L dengan pi 1. Okay. Next. B. Find the acute angle between pi 1 dengan pi 2. Okay. Pi 1 saya cuba lukiskan ya. Saya cuba lukiskan pi 1. Ini soalan B. Macam mana dia? Okay. Soalan B. Okay, saya cuba lukiskan pi 1. Okey, ni pi 1 dan pi 2. Pi 2 saya ikut. Lah. Ni pi 1, ini pi 2. Okey, kalau dia bagi equation tadi tu, equation plane tu, secara automatik kau boleh keluarkan maklumat dia. Kena cuba keluarkan. Okey, kalau ada plane mestilah ada normal dia. Okey, normal dia keluar ke sini lah normal dia kan. Okey, normal yang ini n1. Kan dia 90 darjah. So saya buat tak betul. Kena saya ingat ke mana dah. Okey, tak apalah. Okey, n2. N2, ni n2. Ini n2. Okey. Dia kata cari sudut kan. Find acute angle between pi 1 dengan pi 2. Okey, ni saya boleh panjangkan lagi dia punya plane ni. Okey, yang ni pun saya boleh panjangkan lagi. Okey. So kemungkinan sudut tu, yang sudut yang kita kira tu, kemungkinan sudut tu adalah di mana? Kemungkinan sudut tu yang ni. Okey. Ataupun kemungkinan tu sudutnya yang bawah ni. Okey, so kita tak tahu sudut tu yang mana satu. Sebab dia kata nak cari acute angle. So sudut antara plane 1 dengan plane 2 ni, okey, sama juga dengan sudut di antara pi 1 dengan pi 2 sama juga dengan sudut antara angle antara N1 dan juga N2. So sama je sudut dia. So sekarang ni kita pun cari sudut menggunakan N1 dan N2. Mana N1? N1 2 negatif 1 negatif 2. N1 tak nampak. 2 negatif 1 negatif 2 N1. Ni ambil komponen-komponen dia ni depan-depan ni. Okey. N2 N2 tak nampak. Okey, N2 negatif 4 kan. Negatif 4 negatif 3 5. Negatif 4 negatif 3 5 N2. Okey. So kita akan menggunakan dot product. Okey, N1 dot dengan N2 equal to magnitude N1, magnitude N2 dan cos theta. Okey,
Theta ni kita tak tahu yang mana satu. Theta yang saya kira ni kemungkinan sudut yang ni atau kemungkinan sudut yang ni. Tengoklah sebab dia nak acute angle kan. Nanti kita tolak. Tengok kita dapat berapa sudut. So kita nak kira apa dulu? N1, N2 dulu. N1 dot dengan N2. Dot dengan N2 sama dengan mana N1, 2, negatif 1, 2. N2 sama dengan negatif 4, negatif 3, 5. Okey, sama dengan negatif 8 tambah 3 tolak 10. 18. Negatif 18 tambah 3 negatif 15. Magnitude N1 square root. Okey, kirakan semua. So dapat 4, dapat 1, dapat 4. So dapat 3. Magnitude N2 sama dengan square root 16 tambah 9 tambah 25. Ini berapa ni? Kira berapa? 16. Okey, kirakan dapat berapa dia? Okey. Kemudian cos theta sama dengan negatif 15 bahagi dengan 3 darab dengan berapa itu? Kau kira dia dapat berapa? B. Okey, so theta sama dengan so theta, ya Allah. So, kirakan theta sama dengan cos inverse. Berapa? Okey, tengoklah sudut dia dapat berapa. Acute ke obtuse? Kalau awak dapat sudut dia lebih daripada 90, kalau sudut awak dapat lebih daripada 90, maka 180 tolaklah. 180 tolak berapa awak dapat ni? Ada lain ke? Okey, tengoklah sudut awak dapat ni berapa? Okey, awak dapat lebih daripada 90 ataupun kurang pada 90. Kalau lebih 90 maka 180 tolak A lah. Kalau kurang pada 90 maka itulah jawapannya. Okey. Next. Saya jawab soalan mana? Soalan B tadi kan? Okey, soalan C. Find the acute angle L dengan pi 2. L dengan pi 2. Okey, line dengan pi 2. Kita ada plate. Lepas tu kita ada line. Okey. Okey. Kalau ada line,
line dengan plane. Kalau ada plane secara automatiknya kita akan ada normal. Okey, ni normal. Vektor normal pi 2. Negatif 4, negatif 3, 5. Negatif 4, negatif 3, 5. Okey. Dan kalau ada line secara automatiknya kita akan ada vektor parallel dengan dia. Okey. Vektor D. Vektor D sama dengan mana vektor D tadi? Iaitu perkali-perkali bagi T. Ni 2, negatif 1, negatif 3. 2, negatif 1, negatif 3. Saya tulis awal tadi kan? Ni. Ni. 2, negatif 1, negatif 3. Okey, sudut yang dia minta tu, okey. Untuk soalan line dengan plane, biasanya pelajar ni akan silap ya. Dia silap kira. Sudut yang dia nak adalah sudut yang ni. Sudut antara line dengan plane. Okey. Line dengan plane sudut ni. Tapi sudut yang kita kira adalah sudut yang ni. Ni sudut yang kita kira. Sudut alfa. Sudut theta ni yang dia nak. So, sudut antara line dengan plane kita akan guna perkiraan normal dengan direction. Vector direction ni. So, kita akan kira cos alpha lah. So, alpha keluar ni, habis dah buat tu. Alpha sama dengan cos inverse. Ni kau carilah formula dia. N darab dengan D bahagi dengan magnitude N magnitude D. Okey, kau kira sudut ni. Sama je macam tadi kan. Formula ni dah kira tadi. Kau kira N dot dengan D sama dengan macam ni. Okey. Negatif 4, negatif 3, 5. 2, negatif 1, negatif 3. Kira lah. Okay. Kira ni boleh tak? Kira. Takut ada juga yang tak kira ni. Pergi kira macam lain lah. Ni dapat negatif 8. Tambah 3. Tolak 15. So kau kira ni dapat berapa? Kemudian magnitude N1 square root 16, 9, 25. Magnitude D sama dengan square root 4, 1, 9. Okey, dapat berapa? Lepas tu masukkan balik dalam formula tu. Okey, yang ni kita baru dapat alpha ya, baru dapat alpha. Yang kita nak tu adalah theta. Therefore, so sudut dia ni adalah sebenarnya berapa ni? Sudut ni sebenarnya adalah 90. Therefore, theta sama dengan 90 degree tolak alpha. Berapa kau dapat alpha ni? Biasa dalam periksa, pelajar buat kira sampai sini je. Dia kira sampai sini. Kalau kira sampai sini, markahnya adalah kosong. Walaupun kau kira semua ni. Dia kata kau tak faham. Tak faham. Di manakah sebenarnya sudut yang kau nak kira tu? Kalau kira sampai dapat alfa je, kosong. Kalau kau kira sampai sini, diterima walaupun kau punya alfa ni salah. Walaupun nilai alfa kau kira ni salah, tapi kau kira juga yang ni 90 tolak apa yang kau salah, baru dapat markah. Tapi tak dapat full mark lah. Daripada yang atas tu kosong terus. Baik salah sikit. Okay. So kena ingat balik kalau sudut antara line dengan plane, kau kena tolak 90 tolak. Berapa dah ni? 36. Okay, next soalan D. Find parametric equation plane passes through
passes through the point ini. Okay, plane passes through the point. Okay, bermaksud atas plane tu ada point tu. Okay, kita ada plane, lepas tu ada point. 2, -1, 3. Lepas tu dia kata perpendicular dengan sorry. Dia kata parametric equation line. Saya ingat dah. Okay. Line tu perpendicular dengan plane. Okay, ni line ini dia perpendicular dengan plane. So plane yang pi 2. Ni pi 2. Kan? Pi 2. Perpendicular. So untuk membina equation line, kita kena ada dua benda, iaitu pertama point on the line, dan yang kedua vektor parallel. Kena ada vektor parallel. Ini vektor parallel. So sekarang ni yang keluar tegak daripada plane ini adalah vektor normal. Okay, vektor normal. N2 sama dengan berapa tadi? N2 -4, -3, 5. -4, -3, 5. So didapati vektor normal ini adalah dia parallel dengan vektor normal ni, dia parallel dengan line. Maka vektor normal ni secara automatiknya akan jadi vektor direction line. Okay, vektor parallel dengan line secara automatiknya. Dia nak parametrik kan. So vektor R equal to A plus D kan. So D ni tukar dengan N. So A tu adalah point on the line 2, -1, 3 tambah D sama dengan -4, -3, 5. Dia nak parametric equation. So maksudnya dia nak X sama dengan berapa, Y berapa. So X, Y, Z. So X sama dengan 2 tolak 4T. Y sama dengan -1 tolak 3T. Z sama dengan 3 tambah 5T. So inilah parametrik. So kalau vektor ni awak kena pandai mengeluarkan normal dia. Awak kena pandai keluarkan, kalau dia bagi equation lah. Dia bagi equation plane, kau kena keluarkan normal dia. Kalau dia bagi equation line, kau kena pandai keluarkan vektor parallel dia. Vektor D tu lah vektor parallel tu. Okey, dah siap. So kalau kita dah ada vektor line ni dalam bentuk parametric, nanti dia boleh tanya soalan lain lagi. Dia boleh tanya persilangan dengan plane pula. Mungkin dia boleh tanya sini. Persilangan sini. Macam tadi kan. So kita gantikan yang ini dalam equation plane. Sub to equation plane. Lepas tu kita dapat apa? Kita akan dapat, kita boleh dapat T. Dah dapat T pergi mana pula? Pergi balik sini. Dapatlah point dia. Point X, Y, Z. Soalan dia tanya sama je. Cuma nombor-nombor je berbeza. Okay. Next, nombor 3. Setengah jam. 40 minit. Okay, given two line dalam bentuk Cartesian. Okay, sama juga. So yang ni adalah, ni apa ni? Ni komponen vektor D. Ni vektor D, komponen vektor D untuk line yang kedua. Tengok buat T sama dengan. So kita boleh tukarkan terus kepada bentuk parametrik pula.
show that L1 dengan L2 are not parallel. Okay, dia kata not parallel. Okay, not parallel. Soalan pertama. L1 dengan L2 not parallel. Kalau parallel, okay, kalau dia parallel maka sudutnya sama dengan kosong atau 180 kan? Okay. So maksudnya kalau sin kosong kita akan dapat kosong. Sin 180 pun kita akan dapat kosong. Kalau sin bermaksud kita akan guna cross. Maka kita akan guna cross product. So apa kita buat? Kita akan guna D1 kalau ni L, ni L1, lepas tu ni L, ni perpendicular. Parallel. Okay, ni L1, ni L2. Okay, so kita ada D1 dan kita ada D2. Parallel dia. D2. D1, D2. Okay. So kalau L1 dengan L2 parallel, maka D1 dengan D2 juga parallel. Not parallel. So kita akan proofkan dengan macam mana? Kita boleh guna D1 sama dengan kita boleh keluarkan something dengan D2. Kalau boleh keluarkan macam ni, maka dia adalah parallel. Kalau awak tak boleh keluarkan pemalar ni, lambda ni, maka dia not parallel. Satu. Ini satu cara. Cara yang kedua adalah kita akan guna cross. Sebab soalan seterusnya ni disuruh cari sudut. So kita akan guna D1, kita cross dengan D2. Kalau dia parallel, maka kita akan dapat nilainya adalah ni cross product ni kita akan menghasilkan vektor. Kalau menghasilkan vektor bermaksud kita akan dapat jawapannya. Kalau dia parallel ya, kita cross ni kita akan dapat kosong. Allah. Okey, sekiranya L1 dengan L2 parallel, bila kita cross dua vektor ni, kita akan dapat jawapannya adalah kosong, kosong, kosong. Ini kalau dia parallel. So kalau not parallel, kita tak dapat macam ni lah, dapat kosong, kosong. Okey, so kita buktikan. I, J, K. So kalau cross product I, J, K ya. Komponen dia. Negatif 3, 8. Negatif 3, 8. Negatif 3. Kemudian 10, 10. Negatif 7. Okey, crosskan dia. Kalau pertama I. Tolak J. Tambah K. Okey. So 8 kali 7. 8 kali 7 tolak. 8 kali 7 berapa weh? 8 kali 7 tolak. So sini akan jadi 30. Saya tengok sifir. Saya tolak 30. Okey. Kemudian yang ni pula. Ni 21. Tolak. Ni akan jadi tolak 30. Okey. Yang ini pula. Negatif 30. Negatif 30. Mana ni? Ini kali dengan ni. Negatif 30. Ini kali dengan ni. Tolak 80. Okey. So yang ni tak dapat kosong kan? 21 tambah 30 tak dapat kosong. Yang ni pun tak dapat kosong. So jawapan dia. So semua ni ada nilai lah. Kan? So dia tak sama dengan 0, 0, 0. Dia tak sama dengan 0, 0, 0. Maka L1 dan L2 not parallel. Not parallel lah. Sebab kita tak dapat 0, 0, 0.
Okay. So kita buktikan macam tu, kita dapat vektor dia tak dapat vektor yang terhasil tu bukannya vektor null. Kalau dapat vektor null maka dia adalah parallel. So sekarang ni not parallel. Lepas tu soalan seterusnya kata cari find the acute angle. Okay, so kita sambung balik soalan tadi tu, jawapan tadi tu. Berapa awak dapat sini, awak kira lah ya. Awak kira sini. Lepas tu dia kata seterusnya find acute angle between two straight lines. Sebab tu lah saya tak guna yang ni. Kenapa saya tak guna yang ni? Sebab soalan seterusnya tu cari sudut. Okay. So mengikut formula sebenar, D1 cross dengan D2 sama dengan magnitude D1 magnitude D2 sin theta. N jadi U cap. Dan kita magnitudekan kiri dan kanan. Kita magnitude sini, dan magnitude yang ni kita akan dapat sama dengan 1. Okey, D1 cross dengan D2 kita dah dapat ini. Saya tak kira pun, awak yang kirakan. Okey, untuk yang seterusnya ni magnitude, so dia akan jadi square root. Okey, square root. Right yang pertama ni kuasa 2 tambah right yang kedua ni kau kuasa 2 tambah right yang kedua ni kau kuasa 2. Sebab saya tak kira. Okey, so sama dengan square root sin theta. Komponen D1. Berapa? Negatif 3, 8, negatif 3. Okay. Negatif 3 kuasa 2, 8 kuasa 2 tambah negatif 3 kuasa 2. Okey. Kemudian 10, 10 negatif 3. 10 kuasa 2 tambah 10 kuasa 2 tambah negatif 7 kuasa 2. Sin theta. Okey. Tu carilah sudut dia. So theta sama dengan sin inverse. Yang ni pun sama juga. Dia nak acute angle ya. Tengok adakah sudut awak ni lebih pada 90 ataupun kurang 90. Kalau kurang 90 itulah sudutnya. Kalau lebih maka kau kena tolak. Tolak berapa? 180 tolak ke ataupun 90 tolak? Okey. Borang kehadiran. Hasan? Okey ke Hasan? Borang kehadiran. Ni saya hantar dekat kelas. Cuba tengok dekat kelas masing-masing ya. Tengok borang kehadiran. Kita isi. Okey. Okey, seterusnya. Okey. B. Determine intersection point. Okey, tengok. Determine intersection point L dengan plane ni. So soalan sama je kan? So line tu, line L1 ni
awak kena tukarkan dahulu kepada bentuk apa? Bentuk parametrik L1. So L1 tukarkan dia dalam bentuk parametrik. So L1. So kita akan dapat X sama dengan negatif 3T tambah 1. Y sama dengan 8T tolak 2. Z sama dengan negatif 3T tolak 2. Salah tengok. Z sama dengan negatif 3T sahaja. Dia kosong. Plane 2x tolak y tambah 5z sama dengan negatif 25. Okay, so sama je lah caranya. Ketiga-tiga ni, ini ganti masuk sini. Yang ni ganti masuk sini. Yang ni ganti masuk sini. Selesaikan, dapatlah t sama dengan berapa. Lepas tu bawa pergi sini balik. Masuk sini. Masuk sini. Masuk sini. Dapatlah point intersection. Soalan C pula. Soalan C. Find equation plane containing L1 dengan L2. Okey. Faham maksud dia Dia kata contain L1 plane contain L1 dengan L2. Okey, bermaksud macam awak letak pen di atas meja lah. Dua pen tu berada di atas meja. Tu maksud dia. Tu maksud plane containing L1 dengan L2. So ni plane. So line tu dia duduk macam ni. Bukan dia tak tembus lah. Dia berada di atas tu. Ni L1. Kalau ada line ni L1, kalau ada line L1 maka automatiknya ada D1. Mana D1? D1 bawah ni. Okey, negatif 3, 8. Betul. L2 kau letak je mana-mana pun. Ni contoh ni L2. L2 maka adalah vektor paralel dengannya. Ni vektor paralel di D2. So, untuk mendapatkan equation plane, ada dua benda yang kau kena ada. Okey, lagi satu saya kena letakkan point. Point ni atas plane yang line yang pertama. Point yang kedua, okey. Point yang kedua ni iaitu negatif 2, 0, 4. Okey. Ni yang ini A dia sama dengan negatif 2, 0, 4. Okey, yang ini pula point dia saya guna B lah. B dia adalah 1, negatif 2, 0. So yang B ni duduk sini. Yang A ni duduk sini. Okey. So dua A dengan B ni berada juga di atas plane lah. Okey. Untuk membentuk equation plane R dot N equal to A dot N. Kena ada dua benda. Iaitu kita kena ada normal
dan kita kena ada point on the plane. So sekarang ni point on the plane kita sudah ada dua, iaitu kita ada yang ni satu, kita ada yang ni satu. Okey, guna je mana-mana. Normal ada tak? Tak ada normal. Yang ada D1, D2. So normal ini akan terhasil dan dengan cross D1 cross dengan D2. Bukan dot ya, cross. Kalau dot dia akan menghasilkan skalar. Kalau cross dia akan menghasilkan vektor. Okay, so ni kita crosskan dia. So sama dengan determinant. Sama lah macam tadi. I, J, K. Okay. D1. Mana D1? Negatif 3, 8, negatif 3. Negatif 3, 8, negatif 3. D2, 10, 10, negatif 7. Okey, aku kira lah. 3. I tolak J tambah K. Okey, K. Okey. Dah dapat ni. Aku masuk dekat sini. So, sama dengan R. Okey. Dot. Yang ni A ni guna A boleh, nak guna B pun boleh. 1 negatif 2 boleh. 1 negatif 2 kosong boleh. Awak nak guna mana tadi? Negatif 204 pun boleh. 204 pun boleh. Dot dengan N. Dot dengan N. Salah satu je. Either one. Okey. Atas boleh, bawah pun boleh. Saya tinggalkan tempat kosong ni, saya nak buat kira. Buat kira ni dapat berapa. Lepas tu kau ganti dah masuk sini. Sini. Salah satu je atau. Lepas tu dapat berapa? Dapat P. Dapat constant. Equation plane mesti ada normal dan mesti ada point on the plane. Point atas plane ni kita ada dua. Ni dengan yang ni. Ambil je salah satu. Okay, next. Yang terakhir dah. Walaupun ada lagi, saya ambil salah satu. Ini macam sama je. Ada point P ni. Yang ni apa? Ni pi 1 ada pi 2, lepas tu ada straight line. Find the acute angle between, ni sama je, kita tengok Find acute angle between pi 1 dengan pi 2, sama soalan macam tadi. Okay, kita akan guna apa? N1 and N2 dot sama dengan magnitude cos theta, kita guna ni. Tapi dia nak acute angle. Tengoklah kau dapat berapa ni. Tengok sudut yang kau dapat ni berapa. Lebih 90 ke kurang 90. So, kalau lebih 180 tolaklah. Kalau kurang, itulah jawapannya. Write the equation L. Write equation L. Okay. In parametric form. Mana L? Okay ni. Dalam bentuk parametrik. Okay. Ni dia bagi dalam bentuk Cartesian. Cartesian. Parametrik yang mana? Parametrik tu yang ni. Yang ada X sama dengan apa. Y sama dengan apa. Z sama dengan apa. Okay. Ni sebenarnya dia adalah sama dengan T kan. Sama dengan T. So X sama dengan 2T tambah 2. Y sama dengan 4T tolak 3. Z sama dengan 5T tambah 1. Dah. Cartesian. Lepas tu find intersection. Tengok soalan sama je. Find intersection point straight line L dengan plane pi 2.
Mana pi 2? Ni pi 2. Sama je. Kau substitute dalam pi 2, maka kau akan dapat T. Dah dapat T, kau pergi sumbat balik sini. Itu je lah caranya. Find the Cartesian equation plane. Cartesian equation plane. Orthogonal. Apa maksud orthogonal? Orthogonal ni maksudnya perpendicular lah. Orthogonal ni maksudnya perpendicular dengan straight line L passes through the point ini. Okey. Dia terbalik dengan soalan di atas tadi tu. Yang atas tadi dia minta cari equation line. Equation line itu perpendicular dengan plane. Yang ni dia terbalik soalan. Dia suruh cari equation plane yang perpendicular dengan line. Orthogonal ni perpendicular. Dia suruh cari ni. Atas plane ni ada point 1, 2, negatif 3. Dia kata plane ini orthogonal dengan line. Okey, line macam ni. Ditembus. Line mana? Line L. Ini line L. Maka kalau ada line, maka ada apa? Ada semua benda tu lah. Ada vektor parallel. Vektor parallel tepi dia ni. Kalau tak, ni vektor D dia. Okay. So R dot N equal to A dot N. So apa yang tak ada sekarang ni? A ke N tak ada? A, N tak ada kan? Tapi N itu sebenarnya adalah kita terus boleh guna D. Sebab apa? Sebab D ni kan dia perpendicular juga dengan plane. Apa-apa vektor yang perpendicular dengan plane, maka dia akan jadi vektor normal. So teruslah. Normalnya mana normal? Ambil bawah ni. 2, 4, 5. So 2, 4, 5. A ni mana? A ni adalah sama dengan 1, 2, negatif 3. 1, 2, negatif 3. Tapi dia nak Cartesian ya? Dia nak Cartesian. Cartesian bentuk macam ni Cartesian. Soalan sama saja ya. Okay, last. Given point P dan straight line L ni dalam bentuk Cartesian. Okay, kita tukar siap-siap. Tukar siap-siap dalam bentuk parametrik. Dia sama dengan T. So X sama dengan 4T. 4T tolak 2. Y sama dengan ni negatif ya. Y sama dengan negatif 3T. Z sama dengan 5T tolak 1. Kita kalau petik parametrik. Okay. Ni 2, 1, 2 ni adalah komponen vektor normal. Soalan dia, find acute angle between straight line L dengan pi. Okay, sama juga soalan tadi. Okay, kita ada plane, kita ada line, sudut. Okay, dia nak sudut yang ni, tapi kita kira yang mana? Kita kira yang ni. Kita kira alpha, dia nak theta. Ni apa? Yang ni normal. Yang ni apa? Ni D. Okay. Kau kira alpha dulu dapat berapa? Lepas dapat alpha, maka theta sama dengan 90 tolak alpha. Ni sama je soalan dia. Sama macam atas tadi. Saya tak tunjuk dah lah cara kerjanya. Kalau kau kira sampai dapat alpha je, kosong. Kalau sampai sini, kosong ya. Kau kena buat yang ni.
find intersection point straight line L dengan plane. Kan sama je soalan dia. Lepas tu kita dah tukar dah yang ni. Kita dah tukar macam ni. Lepas tu kau pergi masuk sini. X, Y, Z. Sama je. A Cartesian equation plane. Find equation plane. Cartesian equation plane. Containing point P. Ni point P tadi. Containing point P. And straight line L. Containing. Containing kena faham ya. Plane baru. Bukan plane yang tadi. Plane baru. Dia mengandungi point P. Dan mengandungi line L. Okey, line L. Ni line L lah. Ni line L. So dia tak tembus. Dia macam pen berada di atas meja. Ayat tu contain. Plane containing. Secara automatik kalau ada line maka adalah vektor D dia. Vektor D dia mana? 4, -3. 4, -3, 5. Vektor D dia adalah 4, -3, 5. Tengok ni negatif di atas ni ya. Negatif bawah. Lepas tu P ni adalah. Lepas tu kita ada, kalau ada line maka adalah point di atas line. Mana point dia? Point dia ada, tengok sini lah. Ni -2, kosong. -2, kosong, -1. -2, kosong, -1. Okey. Bila kita keluarkan maklumat macam ni, barulah kita boleh faham untuk membentuk equation plane R dot dengan N equal to A dot dengan N. Okey. So apa yang tak ada sekarang ni daripada lukisan ni? Berarti dia tak ada apa? Dia tak ada normal, tak ada. Normal tak ada. Normal ni yang tak ada. Okey, so normal ni mana nak dapat? Okey, so kita dah ada satu vektor. Kita dah ada vektor D. So kita cari satu lagi vektor, iaitu kita sambungkan P ke sini. So dapat dua vektor. P ke A. A lah. P ke A. Lepas tu awak cari P ke A. Awak cari P ke A. P ke A maksudnya -2, 0, 1 tolak. Tolak point P. Point P mana? -4, 2, -3. -4, 2, -3. D cross, bukan dot ya, cross dengan P ke A ataupun A ke P lah. Mana-mana je. So dapatlah normal. Okey. Cross ni formulanya macam ni ya. I, J, K. Dapat normal. And A ni mana A? Mana formula saya tulis? Ni. A ni kau boleh guna, nak guna apa? Kau nak guna hak ni pun boleh, A ni. Kau nak guna hak ni pun boleh, P ni. Okay, kau boleh guna P dot N pun boleh, A dot N pun boleh. Dah, settle. Sebenarnya vektor ni senang je. Kalau kau boleh keluarkan maklumat, tu. Maklumat daripada apa? Daripada equation yang diberi. Lepas tu kau boleh lukis. Kalau kau tak boleh lukis ni, contoh macam saya ni lukis. Apa benda saya nak cari? Saya nak kena cari normal. Macam dapat normal? Normal ni terhasil daripada cross dua vektor. So vektor saya baru ada satu, iaitu vektor D. So kena hasilkan satu lagi vektor. Vektor terhasil daripada pergerakan satu titik ke titik lain. Dapat vektor lagi. Titik P ke titik A. So dapat vektor. Cross dua vektor tu dapatlah normal. Okay. Harap membantu untuk awak menjawab. Saya tinggal 110 dah.
Bantu awak untuk menjawab soalan vektor final nanti. Dan awak cuba pula jawab soalan-soalan daripada cukuplah.